Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ingin menyambung perbincangan mengenai status COVID-19, permasalahannya dan langkah penyelesaian. Keadaan membimbangkan, rakyat yang terkesan bertambah ramai, keluarga tertekan, kalangan yang dijangkiti secara positif telah meningkat secara mendadak. Kalau kita lihat rajah mengikut mingguan, catatan mingguan, kes bagi tiap 1 juta Mei 19 2021, India tertinggi diikuti oleh Malaysia. Inilah keadaan kini. Dan kalau kita tidak anggap ini sebagai sesuatu yang sangat membimbangkan, ini akan menjadi kita sendiri mengundang malapetaka. Jadi saya seru kepada kita semua untuk bersiap sedia, berjaga, mengawal, mengikut peraturan yang ditetapkan. Maka masalahnya adalah kerana vaksin. Ya, kita boleh buat langkah PKP, pelbagai langkah-langkah dan sekatan tangkap orang compound. Masalahnya adalah masalah vaksin. Kita berikan vaksin, sampaikan kepada rakyat, maka parah kesan jangkitan itu jauh akan berkurangan dan rakyat akan terselamat. Pada bulan Mac tahun lalu, Mac tahun ini, saya telah kemukakan cadangan 16 Mac guna 1 dos. Ya, dah bagi kepada VIP, bagi pada barisan hadapan, bagilah peluang kepada rakyat lain. Saya sebut umpamanya anak miskin, orang miskin, bandar, bila nak dapat? Tunggu berapa lama? Di luar bandar, di desa, di pedalaman, nak tunggu berapa lama? Sebab itu saya katakan, beri 1 dos bagi kepada semua. Kemudian dos kedua itu boleh ditangguhkan. Bagi peluang kepada orang lain dulu. 1 dos, selesai 1 dos, tambah 1 dos lagi. Ada komen tentunya daripada yang lain-lain, kononnya tidak saintifik dan tak cerdik. Tapi inilah keadaannya. Sekarang ini kita tahu United Kingdom, India, Singapura, berdasarkan kajian Extended Internal for Vaccination Enhances Peak Antibody Generation for Older People, membuktikan bahawa lebih lama tunggu untuk second dose lebih baik. Maka pada hari ini, kami dalam Pakatan Harapan, saya, Saudara Guan Eng dan Saudara Mat Sabu, membuat kenyataan menggesa dan mendesak kerajaan menerima ini kerana masalah vaksin. Apapun temberang yang kita dengar, kenyataannya sangat perlahan, sangat lembab, dan ini akan membebankan rakyat, terutama rakyat banyak dan kalangan miskin. Baik, kita lihat ya anjuran yang dibuat oleh Kementerian Sains dan semualah yang pihak Kerajaan Perikatan Nasional ini tentang penerimaan vaksin. Dibuat kenyataan, kita akan terima bulan April, bulan Mei, bulan Jun, bulan Julai, sehinggalah Disember. Ini kenyataan mereka. Tetapi keadaan yang sebenar apa dia? Dari kajian pasukan yang membantu saya, data saintis dan lain-lain, ini dia yang kita perolehi. Kalau kita lihat yang color orange itu adalah anjuran Kementerian Sains. Kemudian yang biru adalah vaksin yang diterima. Lihat, jarak dan jurangnya besar. Kemudian kita lihat yang merah itu dos ataupun suntikan vaksin keseluruhannya. Dan yang ke bawah sekali, yang hijau, adalah jumlah rakyat yang telah menerima vaksin sepenuhnya, yakni 2 kali dos. Ya. Dan yang paling bawah ialah dos
dos tiap hari. Ya. Menteri sebut pada peringkat awal yang saya sebut dalam kesempatan yang lalu 75,000. Tetapi kita sampai dan melihat keadaan yang di sebaliknya. Jadi kalau kita lihat di sini, dari unjuran dan kesenjangan yang berlaku, kekurangan hampir 3.6 juta daripada unjuran. Ya. Jadi kita tidak akan capai mengikut unjuran, melainkan ada penambahan mendadak segera berjuta-juta yang akan diterima. Ya. Baik. Jadi dibangkitkan juga tentang, kalau kita lihat Rajah ini mengikut Kementerian Sains atau Kerajaan, April vaksin 1 juta, Mei 4 juta, dan bulan Jun 9 juta. Itu unjurannya. Kenyataannya sekarang itu berbeda. Yang dapat vaksin itu jauh lebih kurang daripada yang diunjurkan. Maknanya ada kekurangan 450,000. Itu bulan April. Kalau kita bawa ke depan bulan Mei, kekurangannya itu mencecah hampir 3 juta. Ini yang kita bangkitkan, bahawa unjuran itu tidak munsabah dan tidak melihat kepada kehadiran dan penerimaan vaksin. Kalau ikut Jun, penerimaan vaksin 9 juta. Dan dapat memberikan dos 18 juta. Dan ini tidak berlaku. Sebab itu saya tegaskan, soal maklumat, data yang lengkap harus diperoleh. Kita tengok apa masalah dia. Perdana Menteri dan Menteri-Menteri memberitahu bahawa sekarang ni vaksin ini hanya memihak kepada negara-negara barat dan negara kaya. Ada kebenarannya. Tapi kita lihat data ini, Rajah ini, Sinovac dan Sinopharm yang membuat pesanan dan yang menerima. Lihat Thailand 7.6 juta yang diterima 59%, Indonesia 140 yang diterima 48%, Turki 100% yang diterima 20 juta, 20%. Ini disebut kepada saya oleh Presiden Tayyip Erdogan 2 malam yang lalu. Philippines, Mexico, Malaysia yang dipesan 15 juta, yang diterima 1 juta, 7%. Mengapa begitu teruk keadaan di Malaysia ini? Apa Perdana Menteri sibuk sangat tak boleh hubungi Perdana Menteri negara China untuk meminta supaya disegerakan dan ditambah? Padahal kalau kita lihat Menteri Luar negara China telah memberikan keutamaan kepada Malaysia dalam kunjungan Wang Yi, Menteri Luar, untuk merugikan, dan sebab itu Indonesia, Turki itu mendapatkan kemudahan yang lebih baik. Apa masalah Malaysia ini? Apa yang Menteri buat? Menteri Luar gelar abang besar, Big Brother. Apa jadi abang besar kamu ni? Maknanya kita tak beri tumpuan sehingga kan penerimaan vaksin itu hanya 7% berbanding atau ketimbang negara-negara yang lain. Baik. Satu lagi ialah Sinopharm. Sinopharm sejak bulan Mac diumumkan, 9 Mac 2021 diumumkan 10,000 vaksin dibawa, yang patut terima bulan Mei. Sampai sekarang mengikut kenyataan belum ada kelulusan. Jadi sekarang Menteri kata boleh order, sesiapa boleh pesan. Pesan bagaimana kalau kelulusan belum diberikan? 42 negara termasuk Brunei, Kemboja, UAE, Argentina telah memberi kelulusan,
kita mengambil masa yang begitu panjang. Ya. Sebab itu, saya anggap ini kelembaban, ya, kegagalan. Ini kerajaan gagal sehingga rakyat terkorban dan terkesan dari kecuaian, kelemahan, kelembaban dan angkuh. Kalau kenyataan mereka itu terlalu angkuh. Kami tahu semua. Kamu salah semua. Ya. Kami bersih semua. Walau kita tahu, ya, di antara kami-kami itu memang kami kaki komisen pun ramai juga. Tetapi saya nak tanya sekali lagi, mengapa Perdana Menteri tidak gunakan kedudukan dia, ya, memohon sahabat kita negara China, Presiden China atau Perdana Menteri untuk menyalurkan vaksin itu dengan lebih cepat. Yang berikutnya ialah soal yang lebih utama. Mengapa vaksin dari negara China sangat sedikit diterima ketimbang semua negara lain, ya. Dan kita minta NKRI segerakanlah, ya, hampir satu dunia dah luluskan Sinopharm. Kajian apa lagi yang kita perlu, ya. Seperkara lain ialah jumlah yang membimbangkan dan kadang-kadang dihebohkan soal pendaftaran. Saya setuju, dan saya di Port Dickson ada kumpulan sukarelawan berikan keutamaan kepada OKU, orang-orang tua yang sukar bergerak. Kita siapkan kenderaan dan sebagainya. Kementerian sediakan RM20,000 kepada semua kawasan parlimen. Saya harap ahli parlimen menyegerakan, ya, menggunakan jentera kerajaan dan jentera sukarelawan untuk meningkatkan usaha. Tetapi jumlah pendaftaran, kalau lihat, paling tinggi ialah di Selangor. Selangor dapat pendaftaran tinggi itu kerana menggunakan seluruh jentera, ahli majlis, ketua kampung, ya, jawatankuasa masjid, jawatankuasa surau untuk membantu mendaftarkan. Jadi masalah pendaftaran tak timbul kerana berjuta yang dah daftar yang belum pun divaksin. Dan macam di Selangor, jumlah yang divaksin itu paling rendah. Jumlah memang ramai, tetapi peratus itu masih paling rendah. Masalah paling besar adalah di Selangor, di wilayah Persekutuan, Kelantan, Sabah. Jadi kalau pandangan saya, patut kita beri tumpuan dan teruskan ke negeri-negeri lain, Negeri Sembilan, Sarawak, Terengganu dan lain-lain, supaya mereka juga dapat vaksin, terutama di kawasan-kawasan yang mungkin dianggap lebih mencabar. Apa yang masalahnya sekarang? Pertama, data itu ketinggalan. Kita dari segi yang saya kemukakan itu kerana data saintis kita itu kumpulkan dari semua maklumat yang lain, kerana data dari kerajaan itu masih dirahsiakan. Apa yang seorang menteri jawab bila Selangor minta, dia kata ini takut kerana ada masalah. Masalah apa? Ini bukan untuk Selangor. Data ini patut semua rakyat tahu. Di mana, kampung mana, daerah mana, ya. Dan yang terkesan, dan supaya mereka boleh ambil langkah-langkah. Kalau kita cuai, tak jaga penjarakan dan pembatasan sosial, ataupun tidak gunakan pelitup muka, maka bahayanya akan menimpa kita. Tapi kalau ada data yang membuktikan itu, yang tidak dirahsiakan, ya, maka boleh kita ambil langkah yang lebih segera. Di kebanyakan negara yang maju, kita dapat data dalam tempoh 3 hari. Di Malaysia, kita ketinggalan 2-3 minggu. Jadi data-data yang kita baca ni, ya, kita dapat ni, berapa jumlah, kadang-kadang 2 minggu kemudian baru kita dapat tahu, ya. Jadi kalau nak adakan lockdown, ya, PKP yang lebih berkesan, targeted, itu serahlah, ya. Tetapi saya nak beritahu, kalau datanya tak lengkap, kemudian kesihatan tidak lengkap, vaksin dalam keadaan tiba dengan keadaan lembab, semua langkah ini tidak akan cukup berkesan. Lebih ramai rakyat akan terkorban dan mati atau sakit teruk sebelum kita dapat tangani, andai kata dapat kita tangani dengan baik. Sebab itu kita perlu apa yang disebutkan strategi
pasca COVID. Bagaimana menyelesaikan exit strategi ini, ya. Dengan 3 tunggak. Satu, penyediaan NPI, iaitu kemudahan-kemudahan kesihatan yang lebih baik dan juga kesihatan langkah-langkah yang bukan kesihatan, ya. Kemudian fokus sosioekonomi, kerana tiap langkah kita ambil akan membebankan rakyat, ya. Rakyat miskin, bukan saja B40 tapi M40 pun dah mulai terkesan kalau kita ambil langkah, kalaupun dianggap perlu, tetapi kalau tidak menyeluruh, data tidak lengkap, vaksin tidak cukup, maka jenuhlah. Tiap 5-6 bulan kita bicara lockdown, langkah panjang. Maknanya kita gunakan kaedah lama yang lapuk, tetapi tidak ada penyelesaian yang bermakna, ya. Jadi oleh itu saya katakan 3 tunggak itu. Yang ketiganya ialah soal pengurusan kerajaan yang baik dan ketelusan. Maka sebab itu saya insya-Allah akan lancarkan yang saya sebut minggu lalu, papan pemuka, dashboard. Ini sebagai langkah alternatif kita akan luncurkan pada hari Rabu, dan di sini kita akan muatkan semua maklumat supaya rakyat tahu semua, tak ada yang dirahsiakan, ya. Kalau kerajaan nak pertikai, dia keluarkan maklumat dia untuk serahkan kerana dia nak rahsiakan. Dari yang kita kumpulkan, yang saya sebut daripada semua findings ini, ya, Oxford, Google, Facebook dan lain-lain ini, maka kita akan dedahkan kepada rakyat, dan kita minta supaya badan-badan penyelidikan, universiti dan lain-lain itu menyertai, dan supaya ada strategi yang jelas. Apa dia penyelesaiannya? Lockdown bukan penyelesaiannya. Itu langkah mesti dalam keadaan kita terdesak. Tetapi kalau lockdown tanpa penyediaan vaksin, ia akan menyebabkan ekonomi parah, rakyat lebih parah, kebuluran dan kesakitan. Jadi sebab itu saya harap rakan-rakan dapat menelaah dan menghadam apa yang saya cuba sampaikan, ya. Ada orang bayangkan ini sebagai umpamanya menyerang atau tidak. Sebab itu saya hanya bergantung kepada data dan sains. Saya simpulkan, ya, strategi ini tidak boleh lari daripada data dan sains. Langkah penyelesaian COVID-19 ini juga tidak boleh lagi daripada kenyataan ini. Ya, kalau kita hanya nak guna ini sebagai langkah untuk mengukuhkan kedudukan kita masing-masing, malas bekerja, lembab dan sombong, angkuh untuk mendengar pandangan lain, pakar-pakar kita dari universiti, dari swasta, pakar-pakar sains, maka strategi pasca ini atau exit strategi tidak akan ada. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.